Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu akan kongsikan satu teknik yang cikgu namakan sebagai teknik telur dinosaur bagi membantu pelajar menjawab soalan yang berkaitan dengan tajuk pembezaan matematik tambahan tingkatan 4 KBSM atau matematik tambahan tingkatan 5 KSSM. Jadi apakah yang dikatakan dengan teknik telur dinosaur? Okey, pernah tengok tak soalan ni? Soalan SPM 2014. Perhatikan, satu rajah menunjukkan lengkung Y sama dengan, okey, perhatikan persamaan Y yang diberi. 8/3x tolak 1 kuasa 2. Jadi actually ini agak mudah sedikit. Tapi cikgu akan kongsikan teknik yang lebih mudah. Dan begitu juga soalan tahun SPM tahun 2015, kertas 2. Okey, diberi persamaan satu lengkung ialah Y sama dengan 2x 1 tolak x kuasa 4. Perhatikan fungsi kuasa 4. Jadi takkanlah kita nak expand sampai 4 kali kan? Jadi apakah kaedah yang kita nak gunakan? Okey, so dalam video ini cikgu akan membincangkan 3 perkara, iaitu yang pertama petua rantai versus kaedah telur dinosaur, yang kedua operasi yang melibatkan telur dinosaur, dan yang ketiga adalah penyelesaian soalan SPM 2015. Okey, baiklah. Kita lihat contoh satu di sini. Cari dy dx bagi setiap yang berikut. Okey, soalan diberi fungsi y sama dengan 2x tolak 5 kuasa 4. Okey, kuasa 4 ini, bila ada kuasa 4 ni macam pelajar takutlah. Ya, dia rasa susah. Jadi kalau dalam buku teks, kita ada satu kaedah yang dinamakan sebagai petua rantai untuk mencari terbitan pertama bagi fungsi ini. Okey, bagaimana dikatakan petua rantai? Okay, cikgu tunjukkan. Dalam petua rantai, kita adakan buat gantian. Contoh di sini, cikgu buat gantian U. Maka kita dapati U sama dengan 2x tolak 5. Jadi kita bezakan U terhadap X, kita dapat du per dx sama dengan 2. Okay. Maka fungsi Y ini menjadi, okay, cikgu buat kat sini, Y kita menjadi U kuasa 4. Okey, jadi kita bezakan Y terhadap U. dy per du sama dengan 4U kuasa 3. Okey, yang bagaimana pula kita nak menggunakan petua rantai untuk mencari dy dx? So, petua rantai, okey, cikgu buat sebelah sini. Okey, petua rantai ialah dy per dx sama dengan dy per du darab du per dx. Jadi kita buat gantian dy per du, ya, yang ini tadi, dy per du ialah 4u kuasa 3 darab dengan du per dx ialah 2. So kita dapat 4 darab 2 sama dengan 8u kuasa 3. Jadi kita buat gantian semula menjadi 8. Apakah u kita tadi? Iaitu 2x tolak 5 kuasa 3. Okey, ini menggunakan petua rantai. Tetapi mungkin agak panjang. Jadi di sinilah cikgu nak tunjukkan satu kaedah yang cikgu namakan sebagai telur dinosaur. Okey, macam mana telur dinosaur? Okay, cikgu salin semula persamaan y-nya. So, y bersamaan dengan 2x tolak 5, okay, kuasa 4. Okey, kenapa cikgu namakan telur dinosaur? Okey, kamu perhatikan yang dalam kurungan ni. Okey, cikgu buat bentuk macam bentuk telur dengan kuasa 4. Jadi kuasa 4 ni kita anggap dia satu kuasa yang besar. Sebab itu cikgu namakan dia sebagai telur dinosaur, sebab telur yang besar. Okey, jadi kaedah pembezaan ini sama saja, cuma untuk fungsi yang begini kita buat gunakan kaedah telur dinosaur. Macam mana telur dinosaur? Okey, jadi dy per dx sama dengan, okey, telur dinosaur ni anggap dia satu objek X kuasa 4. Jadi bila kita buat pembezaan, kuasa 4 pindah depan kan. So 4. Okey. So yang dalam telur ni tak pecah. Apa yang ada dalam telur salin balik menjadi
2x tolak 5. Jadi kuasanya kita akan tolak 1, iaitu jadi kuasa 3. Lepas tu kita tengok dalam telur, barulah kita buat pembezaan dalam telur, kita dapat 2. Jadi kita ringkaskan 4 dengan 2 kita boleh darab, jadi 8 darab dengan 2x tolak 5 kuasa 3. Kan? Kaedahnya lebih pendek. Boleh? Okey, untuk seterusnya cikgu akan tunjukkan lagi contoh B. Okey. Jadi di sini perhatikan, kita ada suatu fungsi ya 1 tolak 2x kuasa 4. So kuasa 4 kuasa besar, jadi kita ingat kalau kuasa besar ni kita anggap dia sebagai telur dinosaur. Jadi dy per dx sama dengan, okey, dekat depan ni ada 3. So kuasa 4 darab dengan 3 jadi 12. 12. Okey, telur tak pecah bermaksud apa yang dalam telur tu salin balik, iaitu 1 tolak 2x. Okey, apabila pembezaan kuasa kena tolak 1 menjadi kuasa 3. Barulah kita darabkan dengan hasil pembezaan. Tengok dalam telur. Tengok dalam telur, kita bezakan dalam telur, kita dapat negatif 2. Ya, jadi ini sama dengan, kita ringkaskan, 12 darab negatif 2 adalah negatif 24. Darab dengan 1 tolak 2x kuasa 3. Kan? Okey. Contoh yang seterusnya. Okey, contoh ini. Okey. Perhatikan kuasa 7. Jadi bila kita nampak kuasa 7 ni, kita gunakan teknik telur dinosaur. Jadi dy per dx sama dengan, okey, 7 darab ke depan, 7 kat depan, okey, adalah darab dengan telur tak pecah, jadi salin balik apa yang ada dalam telur. X tambah x kuasa 2, kuasanya akan tolak 1 jadi kuasa 6. Lepas tu kita tengok dalam telur, kita bezakan dalam telur, kita akan dapat negatif 1 tambah 2x. Jadi kita ringkaskan, ya, 7 dengan ini kita boleh darabkan menjadi 14x tolak 7. Okey, duduk dalam kurungan, darab dengan 1 tolak x tambah x kuasa 2 kuasa 6. Okey, dan soalan seterusnya. Okey, kalau kamu jumpa soalan satu fungsi dalam bentuk punca kuasa 2. Jadi jangan takut, jangan kata susah. Kita kena tahu bahawa punca kuasa 2 ni maksudnya kuasa 1 per 2. Jadi kita tukarkan dulu bentuk dia. Jadi y bersamaan dengan 3x kuasa 3 tolak 2 kurungan kuasa 1 per 2. Okey, jadi bila kita buat dy dx, dy per dx, maka okey, kuasa darab pergi depan. Jadi 1 per 2 pergi depan. Okey, 1 per 2. Okey, telur tak pecah, maka kita salin balik apa yang ada dalam telur. 3x kuasa 3 tolak 2. Okey, kemudian kuasa 1 per 2 tolak 1, kita dapat kuasa negatif 1 per 2. Okey, 1 tolak 1 per 2 dapat negatif 1 per 2. Lepas tu, kita tengok dalam telur. Kita bezakan dalam telur. Dapat 3 darab 3, 9x kuasa 2. Okey, kita ringkaskan menjadi 9x kuasa 2 perkan dengan, okey, kuasa negatif maknanya kita boleh turunkan ke bawah menjadi, okey, ada 2 kat depan, 2 darab dengan punca kuasa 2, 3x kuasa 3 tolak 2. Okey. Seterusnya, contoh E. Okey, perhatikan dekat sini. Yang atas ini, di atas ini hanya 2. Dia bukan 2x ke ataupun 2x kuasa 2. Dia hanyalah 2, satu pemalar saja. Jadi yang dekat bawah, fungsi yang dekat bawah ni kita boleh naikkan ke atas. Dia jadi apa? Jadi y sama dengan 2. Okey, 1 tolak 3x kuasa negatif 4. Ya, sebab kita daripada bawah kita naikkan ke atas, kuasanya jadi negatif. Barulah kita buat dy dx. Maka dy per dx sama dengan negatif 4 darab 2 dapat negatif 8. Apa dalam telur? Kamu salin balik saja. 1 tolak 3x kuasa negatif 4 tolak 1. Jadi negatif 5. Lepas tu tengok dalam telur, kita bezakan dalam telur, kita dapat negatif 3.
Okey, jadi kita ringkaskan menjadi 24. Okey, perhatikan kuasa negatif 5. Maksudnya kita boleh pindah ke bawah menjadi 1 tolak 3x kuasa 5. Okey, senang tak? Okey. Actually boleh diringkaskan lagi lah. Kalau yang dah mahir tu boleh shortcut saja pengiraan dia. Okey, untuk operasi yang melibatkan penggunaan kaedah telur dinosaur ni, okey, ada beberapa perkara pelajar perlu camkan, ya, operasi yang terlibat yang melibatkan telur dinosaur ni. Bila masa kita boleh guna telur dinosaur direct dan bila masa kita tak boleh guna direct. Okey. Contoh yang kedua di sini. Okey. Bezakan yang berikut terhadap x. Differentiate the following against x. Perhatikan, ini adalah fungsi yang kita akan gunakan telur dinosaur didarab dengan fungsi x. Dekat sini kamu tidak boleh nak expand lah kan. Kuasa 3 nak darab dengan x macam mana? Jadi kat sini sebenarnya kita kena gunakan rumus bagi hasil darab dua fungsi, iaitu kita pisahkan x ini menjadi u, v menjadi x tambah 3 menjadi v. Okey, jadi kita tulis u sama dengan x, maka du per dx sama dengan 1. Manakala fungsi yang satu lagi, iaitu kita namakan sebagai v, kita buat gantian v sama dengan x tambah 3 kuasa 3. Okey. Jadi dv per dx sama dengan, okey, kita gunakan kaedah telur dinosaur, 3 darab x tambah 3 darab, bezakan dalam telur 1 kan. So kita dapat 3x tambah 3 kuasa 2. Okey. Okey, jadi untuk mencari dy dx-nya kita buat menggunakan rumus. Apa rumus dia? So jangan lupa kita ada rumus dy per dx sama dengan u dv per dx tambah v du per dx. Okay, kita akan gunakan rumus ini. Jadi biasanya cikgu tulis macam ni supaya senang kita buat silang macam ni. Ini darab ni, ini darab ni ya. Okey, jadi dy per dx sama dengan u kita adalah x darab dengan 3 darab ni, kita akan dapat 3x darab dengan x tambah 3 kuasa 2 tambah v darab dengan du dx, iaitu kita dapat x tambah 3 kuasa 3. So untuk soalan begini kita hanya perlu faktorkan sahaja, iaitu kita keluarkan faktor sepunya di sini, x tambah 3 kuasa apa? Kita keluarkan kuasa yang kecil, iaitu kuasa 2. So ini sudah keluar. So ini dah keluar, darab dengan 3x tambah, tambah, x tambah 3 kuasa 2 sudah keluar. Yang tinggal adalah x tambah 3. Jadi kita ringkaskan, kita dapat x tambah 3 kuasa 2 darab dengan 4x tambah 3. Okey. Okey, untuk yang B, soalan seterusnya ini, perhatikan yang tadi merupakan soalan dua fungsi yang kita darabkan. Untuk soalan B, perhatikan ini merupakan fungsi y merupakan suatu fungsi yang kita buat gantian u bahagi dengan v. So untuk hasil bahagi dua fungsi kita gunakan rumus. Ada rumus dia, iaitu apa dia? So rumusnya adalah dy per dx sama dengan, kita mulakan v dulu, v darab dengan du per dx, tolak, kalau bahagi kena tolak, u dv per dx bahagi dengan v kuasa 2. Okey, jadi macam mana kita nak cari dy dx-nya? Jadi kita buat gantian, yang atas kita nak gantikan dengan u, yang bawah kita gantikan dengan v. Jadi kita buat gantian u sama dengan 2x tambah 5
kuasa 4, maka du per dx di sini kita gunakan telur dinosaur. Okey, power 4 pergi depan. Okey, darab dengan 2x tambah 5. Ingat, telur tak pecah. Telur dinosaur tak pecah. Kuasa telur tolak 1 jadi kuasa 3. Lepas tu tengok dalam telur. Kita bezakan dalam telur, kita dapat 2. Okey, so ini sama dengan 8. 2x tambah 5 kuasa 3. Okey, itu adalah U. V kita pula ialah V kita ialah X kuasa 2. Maka dV per dx sama dengan 2x. Okey, seterusnya kita masukkan, kita gantikan dalam rumus. Okey, V darab du. So, V darab dengan du dx. So, kita akan dapat 8x kuasa 2 darab dengan 2x tambah 5 kuasa 3 tolak dengan u darab dv dx. Kita akan dapat 2x darab 2x tambah 5 kuasa 4. Okey, bahagi dengan v kuasa 2. V kita adalah x kuasa 2 kuasa 2. Kita dapat x kuasa 4. Jadi, untuk soalan begini, kita perlu buat pemfaktoran. Pemfaktoran apa? Okey, perhatikan dekat sini. Okey. Nampak tak yang ni? Telur yang tadi ni, ini adalah benda yang sama, ya. Faktor yang sama, cuma di sini kuasa 3, kuasa 4. Jadi kita keluarkan faktor yang lebih kecil, ya. Faktor yang lebih kecil adalah 2x tambah 5 kuasa 3. Okey, jadi ini sudah keluar. Jadi darab dengan 8x kuasa 2 tolak dengan, okey, tadi kuasa 3 dah keluar. Sini kuasa 3 dah keluar, tinggal kuasa 1. So, kuasa 1 darab dengan 2x kat depan sini menjadi 4x kuasa 2 tolak 10x. Okey, so kita bahagikan dengan x kuasa 4. Okey, jadi kita ringkaskan menjadi 2x tambah 5 kuasa 3 darab dengan 8 tolak 4, 4x kuasa 2 tolak 10x. Okey, perkan dengan, bagikan dengan x kuasa 4. So, itu dia cara kita nak buat mencari dy dx bagi dua fungsi bahagi. Dua fungsi yang dibahagi dengan salah satu fungsi mempunyai kuasa yang besar menggunakan teknik telur dinosaur. Okey, dan perkongsian cikgu yang ketiga ialah bagaimana kita nak cuba mengaplikasikan teknik telur dinosaur tadi untuk menjawab soalan SPM 2015 kertas 2, soalan nombor 2. Okey, soalannya diberi persamaan suatu lengkung ialah y sama dengan 2x darab 1 tolak x kuasa 4. Okey, camkan dekat sini. Perhatikan bentuknya. Okey, kita tulis dekat bawah. Okey, untuk soalan A. So, y-nya sama dengan 2x darab 1 tolak x kuasa 4. So, perhatikan kuasa 4 ni. Maka kita ingat kalau kuasa 4 ni, so kamu nampak yang ini nampak macam telur, buatkan telur, bentuk telur, kuasa 4, kuasa besar, jadi telur dinosaur. Okey, jadi melalui P24. Soalan dia, cari kecerunan lengkung pada titik P. Okey, ini senang saja. Ini ramai pelajar yang dia tak faham, dia kata susah. Sebenarnya untuk mencari kecerunan ialah kita cari dulu fungsi kecerunannya. Ya, cari fungsi kecerunan iaitu kita gunakan dy dx. Maka kita kena gunakan mencari dy dx. Okey, jadi ini merupakan hasil darab dua fungsi. Okey. 2x satu fungsi, 1 tolak x kuasa 4 ni adalah satu fungsi lain. Jadi kita gunakan rumus lah. Ini kita buat gantian u, ini kita buat gantian v. So kita dapati u sama dengan 2x, maka du per dx sama dengan 2.
V kita pula adalah telur dinosaur. 1 tolak X kuasa 4. Maka dV per dx sama dengan, okey, ini telur, ingat ni telur tak pecah, kuasa power darab ke depan, 4 darab 1 tolak X ya. Kuasanya tolak 1 jadi kuasa 3. Okey, tengok dalam telur kita differentiate, bezakan dalam telur kita dapat negatif 1. Okey, ini sama dengan negatif 4 darab 1 tolak X kuasa 3. Siapa yang dah mahir, kamu boleh tengok saja dalam telur, boleh darab terus. Ya. Okey. Jadi, untuk mencari dy dx di sini, kita kena gunakan rumus, iaitu dy per dx sama dengan, oleh kerana ini adalah operasi darab, maka rumus yang kita gunakan ialah u darab dv per dx tambah V darab dengan du per dx. Jadi kita buat silang macam ni. So, U darab dV dx kita dapat, saya ringkaskan terus, menjadi negatif 8x darab dengan 1 tolak X kuasa 3. Okay. Tambah V darab dengan du dx. V kita ini darab du dx iaitu 2 darab 1 tolak X kuasa 4. Ya. Jadi kita ringkaskan dengan mengeluarkan faktor sepunya. So perhatikan, ini faktor sepunya. So ini pun faktor sepunya 1 tolak X dengan kuasa, kita keluarkan kuasa yang kecil iaitu kuasa 3. Maka ini sama dengan 1 tolak X kuasa 3. So, yang ini sudah keluar. Yang tinggal adalah darab dengan negatif 8X tambah, okey, yang ini kita darabkan, 2 darab 1, 2 tolak 2X. Jadi, kita ringkaskan menjadi 1 tolak X kuasa 3. Tolak 8 tolak 2. Jadi, darab dengan 2 tolak 10X. Okey. Ini adalah dy dx. Yang sebenarnya tadi kita nak cari kecerunan pada titik P. P kita adalah 2, 4. Jadi untuk mencari kecerunan tangent, kecerunan lengkung pada titik P, okey, dy dx ini kita gantikan nilai x-nya menjadi 2. Jadi ini sama dengan 1 tolak 2 kuasa 3 darab dengan 2 tolak 10 darab 2. Okey, selesaikan kita dapat, okey, 1 tolak 2 adalah negatif 1 kuasa 3. Kita dapat negatif 1 darab dengan 2 tolak 20 dapat negatif 18. Maka kita dapat kecerunannya adalah 18. Okey, inilah kecerunan, sebenarnya ialah kecerunan tangent. Okey. Jadi kecerunan di sini soalannya diberi 4, markah diberi adalah 4. Okey, untuk soalan B, persamaan garis normal kepada lengkung pada titik P. Okey, yang kita dapat ini adalah M1. Ya, kecerunan yang kita dapat adalah M1, iaitu kecerunan tangent. Ya, ini ingat dia adalah kecerunan tangent. Untuk mencari kecerunan normal, ya M2, so M1 darab M2 sama dengan negatif 1, maka M2 sama dengan songsangkan M1 dan ubah tanda. So M1 kita 18, maka M2 kita adalah negatif 1 per 18. Okey, jadi untuk membentuk persamaan normal yang melalui titik P kita iaitu 2, 4, kita boleh gunakan sama ada Y MS tambah C ataupun Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Jadi dekat sini cikgu gunakan Y MS tambah C lah, yang pelajar suka guna Y sama dengan MS tambah C. So Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita gantikan Y kita adalah 4 sama dengan M kita negatif 1 per 18. X kita ialah 2 tambah C.
Maka kita kecilkan 2 darab 1, 2 darab 9. Maka C kita adalah bersamaan dengan 4 tambah 1/9. Maka C kita adalah 37/9. Okey. Oleh sebab itu, persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 1/18 X tambah 37/9. Okey, itu saja perkongsian daripada cikgu buat pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kamu semua. Sekian.